Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Anissa Daulus menerusi berita pagi Sabah edisi Rabu 10 Ogos. Selepas daerah papar jelajah konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022, KMKM 2022 tiba di daerah Kuala Penyu dengan sambutan berlangsung di perkarangan pejabat daerah Kuala Penyu. Ketibaan peserta konvoi yang menaiki 50 kenderaan pelbagai jenis disambut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Penyu, Datuk Limus Juri. Datuk Limus yang juga pembantu Menteri Kejaraya Sabah berharap adanya program sedemikian dapat mengeratkan silaturahim dan memperkukuh kerjasama antara agensi kerajaan dan komuniti setempat sekaligus menyemarakkan semangat patriotik. Ini adalah satu perkukuhan antara komuniti di peringkat daerah dan juga di mana daerah di negeri Sabah untuk memperkukuhkan silaturahim. Semua supaya dapat bersama dengan menyambut Hari Kemerdekaan kita. Datuk Limus turut menandatangani buku konvoi dan menerima batan jalur gemilang KMKM 2022 sebagai acara wajib yang menandakan konvoi berjaya sampai ke lokasi dijadual. Hari ini konvoi akan meneruskan jelajah ke Beaufort dan Sepitang. 50 peserta menyertai konvoi kali ini melibatkan lebih 10 agensi iaitu JAPAN, PDRM, RTM, Finas Pos Malaysia, MCMC, APM, KKTP, SESB, RELA dan KKM. Perjalanan meliputi 6 zon, 43 checkpoint melalui 25 daerah dengan jarak perjalanan sejauh 2,151 km yang dijangka mengambil masa selama 10 hari bermula semalam hingga 19 Ogos. Kerajaan negeri komited menyantuni rakyat dengan pelbagai inisiatif merakyatkan perkhidmatan demi kesejahteraan masyarakat. Ia termasuk program Homeward Kendalian Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKS Sabah di bawah Pelan Sabah Maju Jaya. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahilmi Yahya berkata, menerusi program ini beberapa peralatan sokongan akan dipinjamkan kepada pesakit sekaligus memudahkan urusan rawatan di rumah. Sehubungan itu, beliau menyarankan individu yang layak mendapatkan perkhidmatan menerusi program berkenaan segera berdaftar dengan JPKA di daerah masing-masing. Jadi inilah salah satu program yang mana kita merakyatkan perkhidmatan kepada komuniti kita di negeri Sabah dengan harapan bahawa keprihatinan dan tanggungjawab kita kepada rakyat akan dapat melegakan keadaan dan kesejahteraan rakyat kita. Datuk Syahilmi ditemui pemberita semasa menyerahkan sebuah katil boleh laras di bawah program Homeward kepada penerima di Kampung Tanjung Batu Darat, Tawau. Sehingga kini 297 katil boleh laras telah dipinjamkan kepada penerima yang layak di seluruh negeri menerusi program berkenaan. Penganjuran program Bicara Hijrah sempena sambutan Ma'al Hijrah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia penting dalam memberi kefahaman mengenai nilai-nilai Islam di samping menghayati sejarah hijrah Rasulullah untuk diaplikasi dalam diri dan juga kerjaya umat Islam. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata program ini mampu meningkatkan integriti dan kualiti khususnya dalam kehidupan berkeluarga sekaligus menjadi pemangkin kecemerlangan hidup di dunia maupun akhirat. Kita melihat mana-mana organisasi termasuk yang dibicarakan oleh Ustaz dan ucapan saya tadi pun, Ma'al Hijrah ini adalah merupakan satu role model kepada plan strategik untuk merancang masa depan yang lebih berkesan mengikut urutan keutamaan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas program berkenaan di Menara Usia Kota Kinabalu. Program melibatkan ceramah bertajuk Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran yang disampaikan oleh Pegawai Dakwah Usia Ustaz Datuk Lajumardi alias Abdul Manap Lakariba. Lebih 80 ahli serta majlis tertinggi hadir dalam program ini terdiri daripada ahli usia bahagian Sepanggar, Kota Kinabalu dan Penampang. Ya, beralih kepada perkembangan semasa COVID-19. Angka jangkitan baharu di Sabah meningkat kepada 285 kes iaitu pertambahan 40 kes berbanding hari sebelumnya. Tiada kematian direkodkan. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun, peningkatan kes baharu ini sejajar dengan pertambahan sampel ujian. Sebanyak 3,189 jumlah sampel ujian dilakukan semalam dengan kadar positif 11.35%.
8 daerah mencatat jangkitan baru 2 angka sementara 5 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baru. 281 kes berada dalam kategori 1 dan 2, 1 kes dalam kategori 3 dan 3 kes dalam kategori 4. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. Festival Kebudayaan dan Kesenian Segama Harmoni 2022 bukan sahaja mempromosikan tradisi, budaya dan warisan bangsa, malah berupaya memupuk perpaduan pelbagai kaum. Sehubungan itu, penganjurannya wajar diteruskan untuk warisan generasi akan datang. Kita sedia maklum bahawa kawasan Lah Datu mempunyai kawasan yang cukup ramai suku, kaum dan etnik yang ada tinggal di sini. Dengan adanya program seumpama ini sudah pasti akan dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim di kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan penutupan Festival Kebudayaan dan Kesenian Segama Harmoni di Lah Datu. Sementara itu, pemimpin pembangunan masyarakat Dun Segama, Misma Apedullah, yakin festival ini dapat menarik kehadiran lebih ramai pelancong untuk melihat seni budaya masyarakat setempat selain keindahan semula jadi yang terdapat di Lah Datu. Potensi dia sangat tinggi sebab banyak tempat-tempat yang menarik seperti Bukit Belacon dan juga Sungai Segama adalah salah satu tempat yang sangat menarik yang berpotensi, dan saya berharap daripada Kementerian Pelancongan akan terus datang ke Segama dan melihat tempat-tempat yang menarik yang ada di Segama. Semua bekas pelajar tajaan Yayasan Sabah YS diajak menyertai Persatuan Maya Alumni Yayasan Sabah Maya. Ia bagi membolehkan mereka berkongsi kemahiran serta kepakaran sekaligus menjadi think tank YS dalam memacu pembangunan Sabah. Presiden Maya, Datuk Ahmad Lakim berkata, bekas pelajar tajaan YS mempunyai latar belakang pelbagai selain kejaya berlainan dan berpengalaman luas dalam dunia pekerjaan yang boleh dimanfaatkan untuk pembangunan negeri. Kita sebenarnya ada blueprint 2021 sehingga 2024. Kita akan mengadakan program perkampungan dengan semua bekas-bekas pelajar. Generasi muda pun boleh join. Sebab kita jelajah ni maksudnya kita akan mencari ahli-ahli bekas pelajar Yayasan Sabah yang belum berdaftar. Datuk Ahmad Lakim ditemui pemberita RTM selepas Majlis Kesyukuran Maya di Kota Kinabalu. Maya kini giat melaksana misi merekrut bekas pelajar YS antaranya melalui program jelajah ziarah sahabat Maya di seluruh daerah. Dalam pada itu, Maya juga komited memperkasa persatuan bermula dengan pindaan Perlembagaan Maya yang diluluskan 21 Mei lalu bagi memberi peluang membuat pelantikan tambahan baharu 7 orang ahli majlis tertinggi. Setakat ini, hanya 200 bekas pelajar tajaan YS yang telah mendaftar menjadi ahli Maya daripada lebih 6,000 bekas pelajar yang telah ditaja. Sabah mencipta sejarah apabila menjuarai kejohanan badminton Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Maksak Malaysia menewaskan pasukan pilihan Selangor di peringkat akhir di Kuantan Pahang baru-baru ini. Sebelum ini, pencapaian terbaik pasukan Maksak Sabah hanya memasuki peringkat separuh akhir. Berbangga dengan kejayaan ini, Ketua Pasukan Pemain Maksak Sabah Muhammad Rafiq Abdul Jubbar berkata, kejayaan menewaskan pasukan terhandal itu adalah hasil semangat juang para pemain yang bertekad membawa piala juara buat pertama kali ke Sabah. Sebab Maksak ini sudah berpuluh tahun diadakan di peringkat kebangsaan, tapi pasukan Sabah sehingga kini belum mendapat sebarang kejuaraan. Jadi pada tahun 2002 ini syukur Alhamdulillah lah, di mana Maksak walaupun masuk ke peringkat akhir dan seterusnya menjuarai kejohanan tersebut. Muhammad Rafiq berharap pasukan Maksak Sabah dapat meneruskan rentak permainan dan prestasi cemerlang ini dalam kejohanan akan datang. 17 pasukan menyertai kejohanan ini yang berlangsung selama 3 hari bermula 4 Ogos lepas.
Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar menyambut baik pelbagai program yang dianjurkan Persatuan Bangsa Sungai Sabah Sabas termasuk aktiviti sukan dan riadah. Ia bukan sahaja berupaya mempromosi dan menonjolkan keunikan budaya bangsa, malah mengeratkan hubungan silaturahim sedia terjalin. Walaupun Sabas ini merupakan suatu persatuan bangsa etnik sungai, namun dia pelbagaikan dia punya program-program untuk menarik minat-minat belia-belia yang ada untuk menyertai dan mengetahui apa itu Sabas itu sendiri. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan kejohanan bola sepak Piala Komuniti jemputan 8 penjuru terbuka dan veteran anjuran Sabas di Sandakan. Sementara itu, Presiden Sabas Dato' Johari Janan memaklumkan pihaknya akan menganjurkan kejohanan bola sepak Piala Presiden Sabas melibatkan zon-zon Sabas di seluruh negeri tahun ini. Saya serahkan kepada pihak Belia Sabas untuk mengatur cara mana untuk mereka mengadakan pertandingan ini di peringkat daerah. Lepas itu finalnya akan dibawa ke peringkat negeri kerana Sabas berkembang di seluruh negeri Sabah. Kejohanan melibatkan zon Sandakan, Kinabatangan, Beluran, Tongot, Lahad Datu, Ranau, Pitas dan zon Kota Kinabalu. Baik, berita pagi Sabah edisi Rabu 10 Ogos berakhir di sini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam dan luar negeri, terus ikuti kami menerusi siaran berita RTM. Saya Anisia Daulus, Assalamualaikum dan salam hormat.